Bertemu kembali rentasan berita edisi 1462. Empat paparan utama malam ini. Hati-hati dengan sembang kencang pembangkang. Ayuh kita kenali Amiza di Pelangai. Kerjasama Malaysia UAE terus diharmonikan. Tinjauan APM versus sembang kosong PAS, siapa yang gelabah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dakwaan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang menyifatkan kononnya rakyat pada era kerajaan Madani terpaksa berebut-rebut demi mendapatkan sekampit beras hanyalah kritikan melulu yang tidak berasas. Bagi Ahli Majlis Pimpinan Keadilan Pusat MPP Siti Aisyah Sheikh Ismail, kenyataan Ahli Parlimen macam itu malah bersifat kuno kerana tidak melihat perkembangan di luar negara. Hal ini kerana masalah berbaris panjang membeli beras lebih teruk berlaku di Indonesia dan bukan hanya di Malaysia sahaja. Namun, menurut pengarah aduan dan kemasyarakatan keadilan itu, kerajaan telah menyediakan segala cara bagi memastikan bekalan beras beredar secara sistematik dan boleh diperolehi oleh semua rakyat. Wan Faisal ini agak kuno dalam berpolitik. Kerajaan perpaduan tidak pernah menafikan segala kekurangan dalam isu beras ini. Kita semua sedia maklum bahawa ia iaitu kekurangan isu bermusim yang maksudnya apabila berlaku krisis India menghentikan ekspor beras, mahu tidak mahu Malaysia yang merupakan negara pengimport merasakan tekanan itu. Bagaimanapun kerajaan tidak pernah berhenti berusaha untuk membantu memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan baik, katanya ketika dihubungi Suara Keadilan. Jelas Aisyah, rakyat pada waktu ini boleh menilai kesungguhan kerajaan perpaduan melalui jaminan Perdana Menteri yang tegas dalam menangani isu bekalan beras putih tempatan. Persoalan yang kita lontarkan kepada rakyat, adakah kerajaan ini lepas tangan? Jawapannya tidak. Ia jelas dibuktikan dengan kenyataan Perdana Menteri di Pelangai baru-baru ini meminta penguatkuasa memberi penekanan kepada isu beras terutama dalam soal sorok bekalan dan subsidi tambahan juga telah diumumkan, katanya. Dalam pada itu, Aisyah turut mengingatkan Wan Faisal merhubung kegagalan pentadbiran Perikatan Nasional PN selama 33 bulan yang mengurus keterjaminan makanan sehingga wujud krisis bekalan ayam dan telur, walaupun tidak berlaku sebarang kekurangan bekalan ayam atau telur di peringkat antarabangsa sepanjang tahun 2022 yang lalu. Wan Ahmad Faisal mungkin lupa zaman PN menjadi kerajaan dahulu, krisis bekalan makanan asas negara lebih teruk dengan tekanan harga yang tinggi hingga menyebabkan rakyat terkesan secara total, katanya lagi. Semalam melalui sebuah portal Harakah Daily, Wan Faisal mempersoalkan ke manakah hilangnya bekalan beras putih tempatan sehingga rakyat terpaksa berebut mendapatkannya. Beliau juga menganggap krisis kekurangan beras pada waktu ini dikira terburuk sejak negara merdeka. Lebih pelik lagi, ke mana hilangnya bekalan beras tempatan yang didapati berlambak sebelum ini. Soal perut rakyat adalah kayu ukur terpenting dalam menilai gagal atau tidak sesebuah kerajaan. Apa makna gah bercakap di pentas dunia tetapi rakyat terpaksa berebut demi sekampit beras? Riuh sana sini rakyat meluahkan rasa kecewa. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia pasca kemerdekaan. Rakyat terpaksa berebut demi mendapatkan makanan asasi. Belum pun reda masalah bekalan beras, muncul pula kekurangan gula di saat nilai ringgit sedang menjunam dengan ketara, katanya dalam satu kenyataan media. Nampaknya isu bekalan dan kenaikan harga beras masih menjadi bahan belasahan dan tohmahan pembangkang, termasuk dalam kempen pilihan raya kecil di Dun Pelangai. Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam ceramah terbaru berkata, rakyat hari ini terpaksa beratur panjang untuk membeli beras dan hal itu katanya tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Sejak merdeka sehingga hari ini tidak pernah berlaku sama sekali. Rakyat Malaysia berbaris untuk membeli beras. Apa dah jadi ni?
Bagi jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil, ahli politik pembangkang itu seharusnya menyertakan dengan jelas rujukan berbaris panjang yang beliau maksudkan, sama ada disaksikannya sendiri ataupun hanya dilihat di media sosial. Kata pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu, terdapat hantaran berita palsu di Facebook baru-baru ini berkenaan gambar program kebajikan sebuah syarikat di Ipoh, tetapi dinyatakan sebagai aksi berbaris panjang menunggu giliran membeli beras. Saya tidak pasti kalau yang dimaksudkan oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin ini sama dengan posting yang tular di FB beberapa hari lalu. Kononnya orang berbaris panjang untuk membeli beras. Rupanya itu program kebajikan, kata Fahmi dalam satu siaran di TikTok. Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital sebaliknya menafikan kerajaan hanya berdiam diri dan membiarkan rakyat sengsara menghadapi krisis bekalan beras bersendirian. Katanya sejak 2 Oktober lalu, kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah melakukan intervensi pengedaran beras putih tempatan BPT. Kerajaan turut mensubsidi harga beras import yang dijual di pasaran untuk menurunkan harganya daripada RM31 sekampit kepada RM28 sekampit. Hal itu katanya telah dilaporkan oleh media massa. Berlaku penurunan harga BPT di Tawau, Sabah yang dijual pada harga RM27.50 sekampit. Rakyat Malaysia, maklumat hanya di hujung jari anda. Berfikir secara rasional apabila mendengar hujah pembangkang dan bersedialah untuk melakukan analisa jika ingin mendengar ceramah daripada mereka. Ini kerana mereka memang telah dilahirkan untuk sembang kencang, tapi kosong bila digoncang. Cakap hendak sedap saja, tetapi fakta tidak pernah lengkap. Pilihan Raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai yang dijadualkan esok bakal menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan juga Bebas. BN mempertaruhkan ahli jawatan kuasa UMNO Bentong, Datuk Amiza Abu Adam yang merupakan anak jati Felda Cemomoy. Manakala PN meletakkan naib yang di-Pertua PAS kawasan Bentong Kasim Samad atau lebih dikenali sebagai Cikgu Kasim yang pernah bertanding di Dun Pelangai pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 namun tewas. Pengerusi Barisan Nasional BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pemilihan Amiza dibuat selepas perbincangan dan persetujuan bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ahli UMNO ada 3,040 orang di Pelangai. Jadi saya harap kita ahli parti kerja keras dapat keluarkan sekurang-kurangnya 90% ahli kita keluar mengundi. Terus bagi sokongan dan dukungan supaya calon kita boleh menang dengan cemerlang, katanya di petik Berita Harian baru-baru ini. Amiza pernah bertanding bagi kerusi Dun Kesulit pada pilihan raya umum ke-15 tetapi tewas kepada calon Pakatan Harapan Su Kiong Siong. Sementara itu, Amizar yang berasal dari Felda Cemomoy dalam Dun Pelangai secara rendah hati akan cuba menterjemahkan mandat dan kepercayaan parti dalam bentuk kemenangan pada PRK Pelangai. Saya akan usahakan kemenangan. Saya nak teruskan khidmat, teruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun kepada Pelangai, katanya, yang berkelulusan ijazah sarjana pengurusan dan kepimpinan strategi Universiti Sains Malaysia USM. PRK Dun Pelangai diadakan esok susulan kematian penyandang kerusi Datuk Seri Johari Harun, 53 tahun, dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada petang 17 Ogos lalu. Pada PRU 15 yang lalu, Johari menang dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan calon PN Kasim Samad, calon PH Ahmad Wafiuddin Samsuri dan calon pejuang Isa Ahmad. Sementara itu, UMNO Pahang yakin calon yang diketengahkan parti itu mampu melaksanakan amanah sekiranya pengundi memberikan peluang kepadanya esok. Wan Rosdi yang juga Menteri Besar Pahang berkata langkah itu sekaligus jelas dapat menyambung apa jua perancangan oleh mantan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tan Sri Adnan Yaakob dan usaha Allahyarham Datuk Seri Johari Harun untuk masyarakat di Dun Pelangai. Kriteria pemilihan calon antaranya perlu diterima oleh pengundi dan sudah tentulah dalam pemilihan calon ini kita melihat daripada pelbagai aspek terutama kelayakan disenangi oleh rakyat dan pelbagai faktor lain. InsyaAllah calon yang diketengahkan ini adalah sememangnya diterima oleh sebahagian besar daripada pengundi di Pelangai. Datuk Amizar yang kita ketengahkan ini adalah anak peneroka dan beliau merupakan anak tempatan. Alhamdulillah, saya mendapat feedback setakat ini agak baik dan calon ini saya yakin boleh menjadi wakil rakyat yang mampu melaksanakan amanah dan boleh meneruskan apa sahaja usaha yang dibuat oleh mantan ADUN sebelum ini.
Tan Sri Adnan Yaakob serta Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Dalam pada itu, Wan Rosdi menaruh keyakinan dan percaya pengundi pelangai cukup bijak untuk membuat penilaian termasuklah segala persepsi yang telah dimanipulasi sepanjang kempen PRK berlangsung. Jurubicara ingin mengucapkan selamat maju jaya buat calon Barisan Nasional Datuk Amiza Abu Adam yang mewakili Kerajaan Perpaduan, dan kepada para pengundi di pelangai, jangan lupa keluar beramai-ramai. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia dan jangan sia-siakan setiap undian yang diberikan hanya untuk kemajuan negara dan rakyat. Selamat mengundi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke Emirat Arab Bersatu UAE bermula pada Khamis diterima menghadap Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Presiden semalam. Anwar yang tiba di Qasr Al Shati pada 11 pagi turut mengadakan pertemuan 4 mata dengan pemerintah Abu Dhabi itu. Kedua-dua pemimpin membincangkan hubungan dua hala serta meneroka peluang untuk menjalin kerjasama selanjutnya yang boleh mempercepatkan agenda pembangunan lestari Malaysia dan UAE. Mereka turut mengkaji kerjasama sedia ada serta membincangkan cara untuk membina hubungan itu terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan, tenaga boleh diperbaharui serta keterjaminan makanan yang memenuhi visi kedua-dua negara ke arah masa depan yang mampan dan makmur. Pada pertemuan itu, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan mempromosi kerjasama ke arah mewujudkan perkongsian ekonomi yang komprehensif di antara Malaysia dan UAE dalam masa terdekat selain perkembangan terkini di peringkat serantau dan antarabangsa serta bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai topik yang mempunyai kepentingan secara bersama. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Duta Besar Malaysia ke UAE Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin. Terdahulu Anwar yang tiba pada 5 pagi iaitu 9 pagi waktu Malaysia turut mengadakan mesyuarat dengan Menteri Pelaburan UAE Muhammad Hassan Al-Suwaidi. Perdana Menteri juga mengadakan sesi tidak rasmi dengan pengerusi merangkap pengarah urusan Lulu Group International MA Yusof Ali, pengarah urusan pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi Adia Sheikh Hamid Zayed Al Nahyan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mubadalah Khaldun Al Mubarak. Anwar turut menghadiri persidangan meja bulat bersama Kapten-Kapten Industri di UAE. Program hari kedua pada Jumaat menyaksikan Perdana Menteri akan melawat Bandar Raya Masdar yang terkenal sebagai bandar lestari terancam pertama di dunia, sekaligus menggariskan komitmen Malaysia ke arah pembangunan yang lestari dan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui. Perdana Menteri juga akan melawat Universiti Kecerdasan Buatan Mohammed bin Zayed atau MBZUI sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Besar Syekh Zayed. Lawatan itu diakhiri dengan sesi bersama rakyat Malaysia dan beliau akan bertemu rakyat Malaysia yang menetap di UAE. Anwar turut memaklumkan Malaysia dan Emirat Arab Bersatu akan menjalinkan kerjasama melalui memorandum persefahaman MOU pelaburan antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Majlis Pelaburan Antarabangsa UAE yang dikenali sebagai UAE IIC dalam usaha meluaskan lagi hubungan sedia ada. Perdana Menteri berkata kedua-dua negara juga meneroka ruang lingkup kerjasama berkaitan tenaga boleh baharu TBB antara MIDA dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar. Menurutnya, MOU ini bertujuan membangunkan secara bersama kapasiti sebanyak 10 gigawatt bernilai $8 bilion Amerika dalam sektor TBB di Malaysia menjelang 2025. Anwar berkata, kesepaduan kerjasama Malaysia UAE berkaitan perdagangan dan pelaburan turut diharmonikan dengan pelantikan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamajaja sebagai pengerusi Malaysia UAE Business Council MUBC, manakala Naib Presiden Kanan Mubadalah Energy Rashid Ablushe mewakili UAE. InsyaAllah Malaysia dan UAE akan terus meneroka bentuk kerjasama dan hubungan yang lebih erat bagi mengukuhkan ekonomi kedua-dua negara, katanya dalam catatan di Facebook. Selamat maju jaya untuk pasukan Perdana Menteri dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke UAE. Semoga ianya membawa kejayaan dan melimpahkan Malaysia dengan pelaburan serta keuntungan demi rakyat dan negara. Kami rakyat jelata mendoakan yang baik-baik sahaja.
Barisan Nasional BN disifatkan sebagai semakin gelabah dengan gelombang penolakan pengundi di Pelangai menjelang hari pengundian esok. Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar berkata, kegusaran BN itu dapat dilihat kononnya selepas Menteri Besar menghimpunkan semua ahli Dewan Undangan Negeri Adun BN untuk menyatakan ikrar terus menyokong kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Ia dilakukan selepas Pengerusi Perikatan Nasional BN Tan Sri Mahyadi Mat Yassin pada Selasa mendakwa terdapat khabar angin ada 4 adun BN akan melompat selepas pilihan raya kecil PRK Pelangai. Maka semalam Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan kononnya ada calon daripada PN akan melompat, mungkin tindak balas isu adun BN akan melompat parti. Kami tak perlu gelabah sampai buat ikrar pula. Saya yakin bukan sahaja kami adun PN dan rakyat tak percaya dengan kenyataan Ahmad Zahid itu. Entah-entah Ahmad Zahid sendiri tak percaya apa yang dicakap. Katanya dalam satu kenyataan media di Kuantan hari ini. Untuk rekod, Pahang antara negeri yang belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti bagi adun sejak ia berkuat kuasa di peringkat persekutuan pada 5 Oktober tahun lalu. Wan Rosdi mendakwa punca Pahang belum membentangkan dan meluluskan RUU itu adalah kerana pembangkang tidak menyokong usul itu jika dibawa ke sidang DUN. Sebab pembangkang menyatakan tidak menyokong, kalau bawa sekalipun mereka tidak sokong, tidak boleh juga. Sebab kita di pihak kerajaan tiada 2/3, kita ada 25 sahaja. Untuk 2/3 kita perlukan 28 adun, katanya ketika satu program di Pelangai pada Rabu lalu. Dalam pada itu, Rosli turut mengingatkan BN bahawa kerusi Pelangai belum pernah dimenangi parti lain selain UMNO BN sejak 1986. Katanya senario PRK Pelangai kali ini memberi tekanan kepada BN kerana takut kalah di kerusi tradisi mereka itu. Demikian pandangan PAS Pahang yang semua rakyat Malaysia tahu. PAS dan PN suka mengeluarkan kenyataan tanpa fakta atau lebih mudah disebut ikut sedap mulut. Asal dapat sorakan dan tepukan, lagi power bila dapat iringan takbir 3 kali. Fakta yang sebenarnya hasil tinjauan yang dibuat Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya APM bersama pengundi Pelangai membayangkan Perikatan Nasional PN akan tewas dalam pilihan raya kecil Sabtu ini yang membuatkan PN tidak senang duduk. Tinjauan itu menunjukkan hampir semua responden telah membuat keputusan dengan 55.5% responden akan mengundi Barisan Nasional BN dan 43.2% lagi memilih PN. Berdasarkan dapatan didapati bahawa naratif perubahan yang dibawa PN masih belum dapat menembusi jiwa pengundi di DUN Pelangai walaupun telah ada peningkatan kecenderungan terhadap PN menurut akademi berkenaan. Ketika ditanya jika pentadbiran BN Pakatan Harapan di Pahang patut dikekalkan sehingga habis penggal, 58.6% responden bersetuju, sementara 27.9% tidak pasti. Hanya 13.5% responden yang tidak bersetuju. Majoriti responden yang tinggal di 3 felda di Pelangai iaitu Cemomoy, Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Majoriti responden juga iaitu sebanyak 50.8% berpandangan wajar untuk kerajaan persekutuan kekal sehingga habis penggal. Bagaimanapun soalan itu mengundang jawapan yang berbeza daripada responden di 3 felda dengan peratusan signifikan antara 31.8% hingga 62.5% menjawab tidak pasti. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menikmati tahap populariti yang amat tinggi dengan 80.9% menyokong pentadbiran beliau. Begitu juga dengan bekas adun Pelangai Allahyarham Johari Harun dengan 93.1% responden berkata beliau telah berkhidmat dengan baik. Johari hanya menjadi adun Pelangai selama 9 bulan sebelum meninggal dunia dalam nahas pesawat pada Ogos lalu. Tinjauan juga mendapati majoriti responden daripada 3 felda berpuas hati dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun sebelum ini sukar mendapat kepercayaan warga felda, tetapi kini dilihat seperti warga felda semakin mesra dengan Perdana Menteri dan keperluan kerjasama kerajaan perpaduan, kata APM. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya APM bersama pengundi Pelangai dengan pandangan sambang kosong, Pesuruhjaya PAS Pahang mana yang lebih konkret dan sahih? Anda rasa siapa yang sedang gelabah sekarang ini? Rakyat sedang memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.